kamilah Alfa untuk negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama kami dalam program Wejangan Santai, sebuah program bual bicara Akademi Latihan Pertahanan Awam Alfa yang akan merungkai segala persoalan anda berkaitan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Topik kita pada hari ini adalah APM dahulu dan APM sekarang. Jadi bersama-sama kita hari ini merupakan seorang pegawai yang telah lama berkhidmat di APM. Kita persilakan Kapten Pertahanan Awam Tuan Zulkarnain bin Shoaib dari Seksyen Pembangunan Kurikulum. Apa khabar hari ini, Tuan? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. 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 Ya. Kita setia sama sedia. Terima kasih, Tuan, sebab hari ini Tuan dah meluangkan masa bersama kami bagi mengupas persoalan bagaimana APM yang dahulu dan APM yang sekarang. Boleh Tuan perkenalkan diri? Okey, terima kasih Puan Rohaya dan menjemput saya dalam sesi ini, sesi santai wajiban ni. Jadi Jangan santai, Tuan. Jangan santai. Jadi pada pagi ini kita akan membuat sikit banyak. Saya Kapten Zulkarnain bin Shoaib dari unit penggunaan dari Seksyen Pembangunan Kurikulum Akademi Latihan Pertahanan Awam Alfa Bangi. Jadi saya telah berkhidmat selama 31 tahun dalam APM. Wow. Tuan asal mana, Tuan? Saya berasal daripada Batus, Pulau Pinang. Oh, orang Penang. Ya. Okey, Tuan. Wow, memang 31 tahun, Tuan. Satu tempoh masa yang sangat lama, khususnya bagi seorang penjawat awam. Jadi Tuan ni dah bersama-sama APM daripada zaman-zaman pakai baju kelabu, pakai baju hijau dan yang sekarang baju biru lah, Tuan. Ya, okey. Saya boleh mengatakan saya terlibat dengan tiga-tiga pemakaian pakaian seragam tu lah. Daripada saya masuk tu, starting masuk itu pakai baju kelabu. Jadi sempat memakai baju kelabu dalam 2-3 tahun, kemudian kita bertukar ke uniform berwarna hijau. Dan tapi nampak hijau, tapi dalam dia punya perkataan dia panggil dark grey. Lepas tu baru kita tukar pakaian biru apabila Datuk Seri Hishamuddin menjadi Menteri Dalam Negeri. Masa kita bawah KDN. Ya, betul. Sebelum kita di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi sebelum saya menjawat jawatan di Pertahanan Awam ni, APM ni, jadi saya bertugas di Jawatan Penjara di Pusat Penggunaan Akhlak selama 3 tahun, kemudian bertukar ke Simpang Regam 3 tahun, dan selepas itu pada tahun 1993 saya bertugas di Pusat Latihan Pertahanan Awam yang pertama di Batus selama 6 tahun, dan kemudian di PPAD di Cawangan Batus selama 3 tahun, kemudian bertukar di Labuan, Dua Sekutuan Labuan 3 tahun. So, Tuan pernah berkhidmat di Labuan juga? Ya, di Labuan 3 tahun. Oh. Selepas 3 tahun tu saya bertukar ke Ibu Pejabat Pertahanan Awam Negeri Sabah di Kota Kinabalu selama hampir 2 tahun setengah, barulah saya ke Alfa sampai sekarang lah. Oh, jadi Tuan di Sabah 5 tahun lah? Ya, lebih kurang macam tu 5 lah. tahun. Wow. Menarik Tuan punya perjalanan karier Tuan ni. Okey, Tuan. Tuan, saya yakin ramai penonton yang nak tahu apa bezanya APM dahulu dan APM sekarang, terutama dari sudut latihan. Okey, kalau kita kaji atau kita tengok, kita renung balik sejarah penglibatan aktiviti atau program APM, terutama kalau dari segi sudut latihan, kita dapati bahawa latihan dahulu berbeza dengan latihan sekarang. Sebab latihan dulu mempertingkatkan di segi kemahiran, di segi skill untuk bagaimana kita untuk menyelamatkan orang, bagaimana kita untuk membantu menyelamatkan mangsa dari sebarang kecemasan. Jadi latihan tu dilaksanakan setiap minggu. Manakala hampir seluruh Malaysia, pejabat-pejabat di seluruh daerah melaksanakan latihan
berbentuk latihan mingguan, dipanggil latihan mingguan. Mana dia akan dibuat weekend, mana ataupun di hujung minggu selama 4 hingga 8 jam. Sama ada kalau kata contohnya hari Sabtu daripada 4 jam, hari Ahad 4 jam, atau terus menerus hari Sabtu 8 jam atau hari Ahad 8 jam. Dia akan laku di sana. Tapi sekarang ni kita punya latihan ni kita tak laksanakan macam tu. Kita macam sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Tapi kalau dahulu memang hampir setiap minggu dilaksanakan di peringkat-peringkat daerah lah. Okey, masa latihan mingguan pun saya rasa pasti ada bezanya tuan Boleh tuan kongsikan sedikit? Memang di segi kita tengok kalau di segi silibus yang dulu mana dia hampir 198 jam untuk kita tamat satu tempoh latihan asas. Baru kita disebut sebagai anggota awam. Baru diiktiraf ataupun baru diberi kad menjadi seorang anggota APM lah secara rasmi. Mana jangka lama agak panjang dulu, 198 jam. Lepas tu kita pendekkan ke 48 jam dan sekarang ni kita 18 jam saja. Di tempoh masa tu agak ringkas lah, agak pendek, tak macam dulu lah. Okey tuan, kalau kita lihat tanggungjawab peranan seorang pegawai pertahanan awam daerah ataupun kita sebut sebagai PPAD ni merupakan satu tanggungjawab yang sangat berat, di mana penugasan dia merangkumi pelbagai aspek. Dialah yang buat keuangan, dia yang urus pengurusan, dialah juga yang pergi operasi, menguruskan operasi, melaksanakan latihan. Jadi pastinya aspek pengurusan pasukan salah satu skill yang PPAD kita kena ada. Apa komen tuan? Okey, dari sudut tugas dan tanggungjawab seorang PPAD, sebab semasa zaman tu, saya masuk tu, kita punya anggota dalam satu Malaysia daripada peringkat label ketua pengarah hingga BPAD hanya ada 53 orang di seluruh Malaysia. 53 orang maksudnya Malaysia. Sekarang dah 10 kali ganda dah. Dah 10 kali ganda. Okey. Jadi sekiranya seseorang individu yang menjadi pegawai tetap Angkatan Pertahanan Awam apabila diberi tugas tanggungjawab sebagai seorang PPAD, maka dia terpaksa mengambil peranan yang lebih keras, bekerja keras dan boleh manage di segi urusan pentadbiran, kewangan dan juga pengurusan pasukan. Macam lebih kurang kita kata pengurusan sumber manusia. Kerana kita ada tetap lain yang membantu. Jadi PPAD itu dia kena serba segi berkebolehan. Mana dia bersiap sedia segi mental dan fizikal untuk menjalankan tugas, untuk melapisi segala kemungkinan sama ada beberapa situasi operasi ataupun kecemasan semasa. Jadi dia berbeza. Maksud dia terpaksa mahir ataupun dia terpaksa belajar mengurus, mentadbir dan organize pejabat dengan baik untuk memastikan bahawa peranan tugas APM tetap terlaksana di peringkat daerah. Itu cabaran sebagai seorang PPAD dahululah. Macam sekarang dia ada kumpulan sokongan yang lain dan juga anggota pegawai tetap kita yang bantu. Kalau dulu tidak, dia seorang diri lah. Okey, kalau macam tuan dulu di Pulau Pinang kan, tuan pernah jadi PPAD kan? Ya, di Batu. Di Batu kan. Jadi saya yakin dulu punya area pentadbiran tu lebih besar. Betul. Macam saya di PPAD Batus, dia sebut dulu PPAD Batus. Batus terletak di daerah Sebang Perai Utara. Okey, SPU. Dan di sebelah Sebang Perai itu ada lagi 2 daerah, iaitu Sebang Perai Tengah dan Sebang Perai Selatan. Jadi mana-mana bila saya duduk di Batu tu, saya akan cover seluruh Sebang Perai. Seluruh Sebang Perai, Utara, Tengah, Selatan. Seorang PPAD dia. Seorang pegawai tetap. Dia organize semua daerah.
Dulu seorang, Oh, sekarang dulu seorang. 3 orang. Sekarang 3 orang. Okey. Dulu tuan seorang PPAD lagi staff lain yang ada? Okey, staf yang guna sama yang kita ada satu pembantu takbir. Wanita, dia ialah yang membuat jalankan tugas kewangan dan juga pentadbiran, dan satu storekeeper. Oh, 3 orang ah. 3 orang ya dalam satu. 3 orang saja. Tengok. daerah. Penonton, dulu yang uruskan 3 daerah besar ni 3 orang ni. Compare dengan sekarang, saya yakin satu daerah ada 4-5-6 orang lah. Ya, lebih lah, lebih kurang ada macam tu. 15 orang. Wah, jauh bezanya tu tuan. Alhamdulillah, APM pun dah semakin berkembang. Kita bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang lah. Cumanya, tuan pernah jadi PPAD, jadi apakah tips yang tuan nak bagi kepada PPAD satu Malaysia supaya mereka pun boleh jadi seorang pegawai yang berkaliber dan mengetuai pasukan masing-masing ke arah APM yang lebih gemilang? Okey. Dari segi situ, saya ingin sedikitlah kongsi sedikit saja pengalaman. Maksud dia sebagai PPAD, maknanya teras utama kita atau core business kita iaitu kita mengurus, mengendalikan sebuah pasukan anggota sukarela di peringkat negeri, di peringkat daerah. Jadi maksud dia di sini apabila kita terlibat dengan hampir 90% segi urusan latihan, urusan operasi dengan anggota sukarela, jadi kita haruslah pandai tackle ataupun kita boleh mengurus mentadbir anggota itu di bawah selian kita, dan kita boleh kawal dan kontrol. Kita kena main tarik tali ataupun kita main layang. Sebab kalau kita tak buat gitu, kita tak boleh berdiri, kita tak boleh melakukan tugas, dan kita tak boleh laksanakan tugas selama operasi. Sebab kita tidak mempunyai golongan anggota tetap yang ramai. Walaupun sekarang kita kata kita dah ramai, tapi kita tengok rata-rata di peringkat daerah antara 3 ke 5 orang paling ramai lah. Paling ramai 3 ke 5 orang. Tapi kita tak mampu nak lakukan operasi. Jadi kita kena menambat hati anggota sukarela dan memaut dia orang untuk bersama-sama kita. Mana kita dekat dengan dia untuk memudahkan kita mengurus dan mentadbir di segi pengurusan pasukan dan melaksanakan operasi bencana di peringkat daerah. Kalau kita gagal menguasai anggota sukarela, jadi kita pun gagal di situlah. Maksud dia kita tak ada kekuatan untuk melakukan sebarang operasi atau kecemasan sekiranya berlaku di daerah kita lah. Itu dia punya key yang sangat penting lah kepada seorang PPAD lah. PPAD dekat satu Malaysia. Kita dah dengar tadi tips daripada orang lama kita. Jadi saya yakin anda juga boleh jadi seorang pegawai APM yang terbaik. Kamilah Alba untuk negara. Okey. Nampaknya tuan, kita ada seorang pemanggil hari ini. Hello, Assalamualaikum. Salam. Boleh perkenalkan diri? Siapa bercakap? Saya Nur Maizatul Akmal. Maizatul Akmal. Okey, Maizatul Akmal. Ada soalan ke untuk program untuk Tuan Zulkarnain hari ini? Saya ada satu soalan. Okey. Bagaimana penglibatan atau sambutan anggota dahulu dalam aktiviti atau program anjuran APM? Okey, silakan tuan. Pemanggil kita ni dia nak tahu bagaimana sambutan ataupun penglibatan anggota APM yang dulu dalam pelaksanaan program-program jabatan. Terima kasih yang bertanya tu, Cik Akmal lah. Ya betul, Akmal. Cik Akmal di atas pertanyaan tadi. Kalau kita tengok di segi sambutan, program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh APM di peringkat daerah ni, kita dapati bahawa sambutannya amat menggalakkan. Terutama di peringkat daerah yang mana PPAD dia boleh kombin anggota itu dalam turut serta dalam semua aktiviti ataupun dalam semua program yang dianjurkan. Memang meriah memang meriah. Semua akan turun padang bersemangat semua turun. Dia akan turun. Mana dia orang sanggup mengambil cuti tanpa rekod atau cuti sendiri. Kita setia sama sedia.
Okey, jadi kita dapati bahawa semangat kesukarelaan dia orang sangat tinggi. Jadi dia orang akan mengikuti semua program-program yang dianjurkan. Ini kita tengok dari segi dua faktor lah. Faktor dalaman dan faktor luaran. Kalau faktor dalaman maksud dia, kalau anggota tu dia berpuas hati ataupun dia senang dengan cara takbir urus seorang PPAD tu ataupun tetap yang handle sesuatu daerah, dia akan cuba aktif sebaik mungkin dia lagi semangat untuk satu program tu. Yang faktor yang luaran tu makinlah masa tu tak seperti macam sekarang media sosial dengan banyak aktiviti yang lain. Kemungkinan lah, itu satu dari kemungkinan lah. Tetapi mana dia yang menyebabkan tarikan utama adalah bagaimana takbir urus seorang PPAD atau pegawai tetap kita dari segi organize anggota sendiri, dengan bagaimana dia bergaul, bagaimana dia berkomunikasi dengan dia orang, dan bagaimana dia kombin dia orang untuk turut serta dalam sebarang aktiviti atau program di peringkat daerah. Itu penting. Maksud dia kalau ada itu dia rasa senang, dia rasa selesa, anggota ni dia akan cuba sedaya upaya untuk terlibat dalam semua aktiviti yang dianjurkan oleh APM pada zaman dahulu lah. Okey. Tuan, semangat kerelawanan orang dulu-dulu berbanding sekarang, tuan, macam mana, tuan? Okay. Ada nampak perbezaan dia tak, tuan? Kita tengok bukan kita nak condemn dulu atau sekarang, tetapi kalau kita tengok perbezaan, semangat jati diri, taat setia, patuh itu lebih tinggi kita berbanding generasi sekarang dengan generasi dulu. Ya. Generasi dulu dia lebih kepada itu, dia lebih taat setia, lebih patuh dan lebih berkuar-kuar dalam aktiviti kesukarelaan. Jadi itu kita tengok itu memang tinggilah. Dia orang tak mengira masa atau mengira wang ringgit, penat, lelah, tenaga. Dia orang sanggup berkorban demi untuk APM dalam melaksanakan tugas dengan tanggungjawab PPAD di peringkat negeri dan daerah. Itu berbeza lah kita tengok. Tapi semangat kita boleh juga teram zaman sekarang. Tapi maksud dia kita kena buat berbagai cara lah, bagaimana kita boleh kombin dia orang, bagaimana boleh dia orang secara mantap untuk bersama-sama kita lah. Macam mana cara kita nak tarik generasi baru ni untuk bersama-sama kita dalam jabatan yang memberikan perkhidmatan sukarelawan lah, macam tu. Ya, kita tu sebab pertama mungkin ada di segi kemudahan di segi apa-apa juga kan, seperti keperluan untuk melakukan latihan, melakukan operasi apa cukup, dan di segi macam sekarang ni kita elang tu. Kita kata sekarang ni zaman komersial. Bila zaman komersial, maksud dia bab elang tu anggap penting berbanding dahulu. Mana dia sekarang ni orang walaupun kita kata tak semua orang akan pandang segi elang tak banyak mana, tetapi itu sikit sebanyak menjadi satu elemen pendorong kepada anggota masyarakat untuk berdamping dan untuk melanggar tugas dalam APM ni. Itu yang penting. Dulu elang kita berapa kan? Dulu elang kita masa saya terlibat dalam 35 sen, naik sikit 45 sen itu je. 35 sen. 45 sen. 1 jam. 1 jam. Masya-Allah. Lama. Cuma dulu kita bayar elang perbatuan. Kita ada peruntukan kita bayar perbatuan. Klaim minyak. Klaim minyak lah, mileage. Kalau dia datang, kalau kata macam pegawai, dia boleh tunjuk geran kereta, jadi kita bayar elang mileage dia. Saya sempat lah zaman-zaman tu. Saya last 2007-2008 kot. Kan? Jadi kalau dia datang dengan awam, dia akan klaim tambang kenaan awam yang sebenar lah. Ya, saya pernah dengar. Kalau naik bas kena ada resit bas itu, kena lekat dekat klaim itu. Ya. Wow, menarik. Sekarang bersyukur sangat-sangatlah. Pengurusan tertinggi pun dari tahun ke tahun berusaha untuk menaikkan allowance anggota. Kalau dulu 35 sen tu kata
Lepas tu ada satu masa tu dah naik RM2, RM4. Sekarang untuk pegawai pasukan APM kita bayar RM9.80 RM90 ya. sejam. Manakala anggota kita akan bayar RM8 sejam. RM4 ya. Okey Tuan, soalan saya yang terakhir lah. Apakah pendekatan yang diambil oleh pengarah Pertahanan Awam Negeri, pegawai Pertahanan Awam Daerah, PPAN, PPAD ni dalam mengurus dan mengendalikan anggota sukarela pada masa tu? Okey. Kita kena tengok dari segi dulu, dari segi teknik ataupun cara ataupun kaedah pegawai tetap, sama ada label pengarah atau PPAD itu, dia mendekatkan dirinya dengan anggota sukarela tanpa ada sebarang gap. Ya, okey. Tujuan dia supaya anggota ini dia akan rasa selesa, dia akan rasa senang dan dia akan menurut arahan dari semasa ke masa. Tetapi dalam masa yang sama, dia punya disiplin, dia punya respect ataupun hormat pegawai tetap yang tinggi. Maksud dia jumpa pegawai tetap kita di mana, dia akan tabik hormat. Dia akan beri tabik hormat. Dia akan wish walau sama ada bertugas atau tidak bertugas. Itu yang kita tak dapat nafikan. Itu memang di segi disiplin, memupuk disiplin yang tinggi dulu. Walau sekarang dah kurang benda ini agak kurang, sekarang agak kurang. Dia agak kurang sebab dulu pendekatan dia, maksud dia walaupun label title pengarah atau PPAD, dia dekat dengan anggota. Maksud dia semasa makan bersama, main bersama, dan apa semua dia orang bersama, kecuali bila menjalankan tugas, mana situ baru kita ada satu gap lah, perbezaan. Kita menjalankan tugas ikut fungsi dan peranan, ikut pemanggilan pangkat, sama mana pangkat pakai di bahu ataupun di lengan lah, mana pangkat pegawai, pangkat korporat dan sebagainya, dia akan beza itu. Mana dia berlaku chain of command di situ. Maksud dia PPAD atau pengarah akan beri arahan kepada siapa saja in charge pasukan yang senior, sama ada label pegawai ataupun sarjan yang terlibat tu, dan dia akan menjalankan tugas dan mengeluarkan arahan dan seterusnya mengambil tindakan untuk melaksanakan apa buat tugas, sama ada operasi, latihan dan sebagainya. Itu berlaku. Maksudnya PPN dengan PPAD kena pegang hati hati anggota ni. Supaya kita nak macam mana nak kombin, bekerja. macam mana nak kombin anggota tu. Okey. Okey, faham. Terima kasih Tuan. Saya rasa kita pun dah berada di akhir rancangan. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih dekat Tuan sebab hari ni sudi meluangkan masa bersama rancangan Wejangan Santai. Jadi saya, Kapten Pertahanan Awam Rohaya Ridwan. Sampai jumpa di minggu-minggu akan datang bersama hos-hos lain yang akan membawakan topik-topik yang lebih menarik pastinya. Dan menutup tirai Wejangan Santai kita pada hari ini, kita saksikan apa kursus dan aktiviti yang akan dilaksanakan oleh Alpha minggu hadapan. Aktiviti Alpha minggu hadapan. Pada 4 hingga 8 Mac, Alpha akan menganjurkan kursus navigasi darat Siri 1 ASPA dan kursus First Responder Life Support ASPA Level 2 Siri 2. Seterusnya, pada 5 Mac, sambutan Bulan Pertahanan Awam di Ibu Pejabat Pertahanan Awam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Seterusnya, latih amal institusi latihan pertahanan awam ILPA ketiga tahun 2024 yang akan diadakan di Pusat Latihan Pertahanan Awam Wilayah Utara Baling pada 5 hingga 7 Mac 2024. Pada 8 Mac 2024 pula akan diadakan program Character and Value Enhancement CVAC yang akan dianjurkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Dan yang terakhir, Alpha akan mengadakan kursus pembangunan dan pemurnian soalan anjuran program paramedik dan akuatik pada 18 hingga 22 Mac 2024. Sekian daripada Alpha memacu kecemerlangan. Kita sentiasa bersedia